Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, tahniah sekali lagi kepada yang masuk kelas. Hari ini kita akan sambung kita punya pembelajaran iaitu masih lagi dalam bab 6 iaitu kita berada di tajuk sudut dan tangent bagi bulatan Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kita pergi lebih jauh. Okey, kita dah masuk sebenarnya bab ini dalam kelas yang sebelum ini. Dan suka untuk saya buat imbasan sedikit sebelum kita teruskan dengan standard pembelajaran kita hari ini. Kita nak buat revision sikit apa yang kita dah belajar supaya awak refresh balik ingat balik. Okey. So sebelum ini dalam kelas sebelum ini kita dah belajar tentang sudut pada lilitan. Okey, jadi selepas ini saya harap bila bila saya sebut sudut pada lilitan, semua pun dah faham. Maksudnya kita dah belajar bahagian-bahagian dalam bulatan kan. Okey, lilitan yang keseluruhan ini, yang bulat ini lilitan. Jadi sebarang sudut yang berada pada lilitan itu kita panggil sudut pada lilitan So saya harap di sini clear lah, jelas sebab yang basicnya awak mesti kenal dahulu bahagian-bahagian bulatan. Dan kemudian sudut pada pusat. Jadi sudut pada pusat, nama pun sudut pada pusat, pusat mesti berada di tengah. Jadi sudutnya berada di pusat. Dan kesemua sudut-sudut ini dicangkum oleh yang kita panggil sebagai lengkuk. Jadi lengkuk contoh A ke B, jadi itu adalah lengkuk. Jadi dia sebahagian. Lengkuk ni adalah sebahagian daripada lilitan. Lilitan tu full. Satu circle full. Tapi lengkuk tu dia sebahagian, sedikit sahaja ataupun tidak keseluruhan. Jadi, kita dah belajar juga lengkuk ini dia kita belajar ciri dia, kita bahagikan kepada dua. Sama ada dia share lengkuk yang sama, ataupun dia tak share lengkuk yang sama tetapi panjangnya sama. Okey, contoh kita nak tengok contoh. Ini saya anggap sebagai rajah nombor 1. Okey, rajah nombor 1 kamu nampak sudut yang pertama, saya label ni sudut pertama Kamu nampak sudut pertama ini sudut ini diapit oleh dua garisan ini. Nampak? Iaitu saya label sebagai A kecil dan B kecil macam ni. Okey, dia diapit oleh dua garisan ini dan kedua-dua garisan ini dicangkum oleh kita panggil lengkuk AB ini. Okey? Manakala sudut yang kedua ni, kita nampak sudut dia sudut berlainan. Tetapi, kalau kamu perhatikan sudut ini dicangkum oleh garis C dan D dan diapit oleh garis C dan D dan tetapi dia dicangkum oleh lengkuk yang sama. Nampak tak? Dia share lengkuk AB, lengkuk yang sama. Okey, so ini kita dah belajar sekiranya situasi ini berlaku maka sudut 1 kita boleh kata dia sama nilai dengan sudut 2. Okey, pernah tak awak terfikir, nampak tak yang bentuk yang terhasil tu macam bentuk butterfly kan? Nampak macam bentuk rama-rama kan? So biasanya bila saya ajar pelajar dalam ciri sudut ni, kalau pelajar susah nak ingat, saya selalu minta pelajar gambarkan dia macam bentuk butterfly, rama-rama. Tapi perlu diingat sudut kedua-duanya ini mesti berada pada lilitan. Okey. Untuk situasi seterusnya ni di bawah ni kamu nampak dia tidak share lengkuk yang sama. Contoh sudut 1 ni dengan sudut 2, okey. Nampak tak? Sudut 1 ni lengkuk dia adalah AB. Sudut 2 ni lengkuk dia adalah CD. Dia tak share. Tetapi oleh kerana ada simbol ini menandakan simbolnya sama. Oleh kerana ini dia dalam situasi ini nombor 2. Okey, sekejap saya approve kawan awak dulu Okey, saya sambung semula. Okey, situasi yang di bawah ni kamu nampak sudut 1 dan 2 ini dia tak share lengkuk sama tetapi panjangnya sama. Juga dia mewakili ciri sudut 1 sama dengan 2. Okey? So dua situasi ni yang saya maksudkan dengan yang ni. Ni share lengkuk sama, yang ni tak share tapi panjang dia sama. Okey, untuk
nombor 3 ni, ini kita baru revision sikit apa yang kita dah belajar sebelum ni. Untuk nombor 3 ni, ini adalah pusat, sudut pada pusat. Sebagaimana awak faham untuk sudut pada lilitan, begitu juga aplikasinya pada sudut pada pusat. Kalau kamu nampak lengkuknya itu ada simbol macam ni, maksudnya dia sama. Jadi saya boleh kata sudut 1 dan sudut 2 itu sama nilainya lah. 1 sama dengan 2. Maksudnya kalau nombor 1 tu 30 darjah, nombor 2 juga 30 darjah. Itu kalau panjangnya sama. Okey, kalau panjangnya tak sama pula. Contoh saya ada sudut 1, saya ada sudut 2. Awak tak nampak ada sebarang simbol yang macam ni. Okey, so AB dengan CD tu dia tak share lengkuk sama dan juga panjang kedua-dua AB dan CD tu tak sama. Okey, so macam mana kita nak tentukan sudut? Dia hanya boleh ditentukan sekiranya panjang salah satu sudut dan juga lengkuk itu diketahui mana-manalah. Contoh kalau AB tu 3, CD tu 6, 1 tu 10 darjah. Okey, kita boleh cari nombor 2. Kerana apa? Yang ni kita panggil sebagai berkadaran. Yang kita dah buat dah yang awak dah buat latihan yang semua pun betul, saya dah semak. Okey, kalau nak buat macam ni, kita nak cari X nombor 2 tu kan. Kita perkan dengan berapa dia punya panjang, 6. Okey. Kemudian yang ini 10 per dengan 3. Okey. So kita buat perkadaran begini, kita nampak okey. So 3 nak menjadi 6 tu yang saya ajar sebelum ni. So dia darab dengan 2. So means 10 juga kita kena darab 2. Jadi X itu adalah 20 darjah. Okey, ni dimaksudkan dengan perkadaran. Itu sekiranya awak tahu kedua-dua sisi dan juga salah satu sudut, dan sebaliknya pun sama. So ini adalah imbasan kembali apa yang kita dah belajar dalam kelas sebelum ini. Baik. So kita tak nak buang masa, kita terus kepada apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, hari ini kita nak pergi kepada deep lebih sedikit. Kalau sebelum ini macam ni kan, yang you nampak ni, kedua-dua ni sama ada dia dua-dua di lilitan atau dua-dua di pusat. Okey. Tetapi hari ini kita nak belajar sekiranya dia combine. Dia combination, satu di lilitan, satu di pusat. Nampak tak? Satu di lilitan, satu di pusat. Satu di lilitan, satu di pusat. Cuba perhatikan bentuk nombor 3. Ini pun rama-rama. Sebab itu saya kata, walaupun ini adalah rama-rama, tapi kena tengok dia punya sudut. Sama ada dia dua-dua di lilitan ataupun satu di lilitan, satu di pusat. So ini pun sama. Satu di lilitan, satu di pusat. Okey. So, apa ciri-ciri sekiranya sudut ini tidak berada di kedua-dua tempat yang sama? Jadi kalau kamu perhatikan, saya dah siap-siap tuliskan di sini. Okey, kalau nampak tak, ini selalu saya panggil bentuk roket. Ibarat macam kamu pernah buat kan roket kertas tu kan, main-main dalam kelas kan. Ni bentuk roket. So bentuk roket ni kalau kamu perhatikan senang sahaja. Kalau kita nak ingat, kamu tengok sudut X itu di pusat, di lilitan itu, dia lebih kecil. Nampak gayanya, kawasan dia lebih kecil daripada di pusat kan. So perkaitannya adalah sudut di pusat adalah 2 kali ganda. X di lilitan, di pusat dia akan 2X. Apa maksud 2X? Okey, tengok contoh di bawah sini. Saya ada bagi. Okey, so saya nak kamu take note, fokus. Ini adalah yang saya beri, dia punya teori. Tetapi perlu diingat, di dalam soalan dia boleh pusing-pusing bentuk roket itu. Contoh yang saya dah lukiskan kamu ni, roket ni terbalik. Walaupun terbalik bagaimanapun, saya harap awak boleh bayangkan itu adalah roket. Dan kamu perhatikan ini adalah sudut di lilitan, ini sudut di pusat. Saya kata apa? Sudut di pusat adalah 2 kali ganda. So means kalau dia bagi sudut di lilitan 10, berapa nilai X? Siapa boleh bagi tahu saya? Berapa nilai X? 22? 20 good, 20 darjah. Sebab dia 2 kali ganda, senang kan? So begitu juga kalau in case soalan tu dia berkaitan dengan nilai lain. So you just darab 2 saja. Tapi make sure you tak tertukar. Kadang-kala dia minta kamu cari yang di sini. Dia bagi yang di sini. Okay? So kalau 60 darjah dibagi di pusat, di lilitan berapa? Yes, good. Senang sahaja. Okay?
Senang sahaja. Okey, tapi nanti sekejap lagi kita tengok contoh soalan. Contoh soalan dia taklah semudah ini. Dia akan combine keempat-empat ini. Okey, kita tengok ini nombor 1. Okey, next kita tengok nombor 2. Nombor 2 ni, kalau ini saya anggap ni sebagai bentuk roket. Okey, ini saya selalu minta pelajar ingat bentuk bendera. Kan macam bentuk bendera flag gitu kan. Macam tu kan, bentuk bendera. So you ingat bentuk bendera. Tapi make sure you kena ingat sudutnya di mana. X di sini dengan di bawah. Kadang-kadang pelajar tersilap dia ingat yang di atas. Sebab nanti kita tengok soalan, kadang-kadang dia bagi nilai dekat atas ni. Okay. So sekarang ni you tengok yang mana sudut pada lilitan dan sudut pada pusat yang dirujuk. So sudut pada lilitannya adalah yang di dalam sini. X. Sudut yang pada pusat adalah di luar sini. So make sure you tak tertukar. Sebab kadang-kadang pelajar ingat dekat dalam ni sebab dia dah lupa. Okay. So make sure you ingat, tengok betul-betul mana sudutnya. So sama juga sekiranya you dah ingat dia punya teori, maka you tak akan ada masalah untuk mencari X. Okay. So sini 60. So obviously X adalah 30 darjah. Sebab apa? Yang kita nak cari tu adalah di lilitan. So di lilitan itu mesti lebih kecil daripada yang di pusat 2 kali ganda. Okay. So kalau saya tukar, saya bagi dekat sini lah. Saya bagi sini 18 darjah. Saya tanya, di sini berapa? Siapa boleh bagi tahu saya X berapa? Yes, good. Senang sahaja 36. Alright. So, saya harap semua yang masuk kelas hari ni dapat clear lah teori yang kita terangkan tadi. So, kita tengok gambar rajah nombor 3. So, gambar rajah nombor 3 lebih kurang sama kalau kamu perhatikan. Saya back balik dekat slide tadi. Nampak tak? Dia lebih kurang sama. Ini yang menyebabkan pelajar selalu confused tau. Dia ingat yang nombor 1 ni. Walaupun dia bentuk sama, tetapi kamu perhatikan untuk nombor 1 ni, kesemua sudutnya berada pada lilitan. Okey. Tetapi kita tengok yang nombor 3 ni, ada sudut yang berada di pusat. So, berada di pusat ini tidak akan sama nilai dia dengan sebelah. So, ingat teorinya adalah apa sahaja yang berada di pusat, dia akan 2 kali ganda lebih besar. 2 kali ganda. So, apa sahaja nilai, mana-mana salah satu yang diberi dan apa yang diminta, seharusnya kamu menggunakan konsep itulah. Jadi, X ini adalah, nampak ni? X ni adalah di pusat kan? So, di pusat mesti lebih besar. Lebih besar 2 kali ganda. So, apabila dia bagi 15, so maksudnya X adalah 30 darjah. So, you darab 2 sahaja. Okay, so ni clear di sini. Okay, yang terakhir yang keempat. Yang keempat ni, kalau kamu lihat, ikut kamulah, kamu nak anggap ini bentuk apa. Kadang-kadang pelajar ingat ni bentuk layang-layang. Okay, kite. Okay, tak kisahlah you nak anggap dia apa. Asalkan you faham dan boleh ingat. Okay, sama juga, kalau kamu lihat, konsep dia adalah sudut di pusat, sudut di lilitan dan sudut di pusat. Perhatikan betul-betul. Sudut di pusatnya adalah yang di luar bentuk itu. Nampak di luar bentuk itu, bukan di dalam. Biasa pelajar terkeliru dengan ini. Mesti you tengok betul-betul mana sudut yang dirujuk. Okay. So, sama juga berkaitan dia adalah 2 kali ganda. So, kamu lihat ini contoh yang saya dah bagi. Nampak tak? Sudut yang dibagi adalah sudut yang di luar dan yang nak dicari adalah sudut di dalam. So, kita menggunakan sahaja formula. Okay, siapa boleh tolong saya kira X berapa? Siapa boleh tolong saya kira? X berapa? Berapa X? Cepat. Siapa mendapat jawapan dulu ni? Yes, good. 115 darjah. Alright? So, you just bahagi 2 sahaja. 230 bahagi 2. So, you dapat 115. So, easy kan? Okay, easy kalau you ingat formula ni. Ingat kesemua ini dia tak akan bagi tahu dalam peperiksaan. So, you kena ingat. Okay, so next kita tengok kepada contoh. Baik, inilah yang saya minta kamu lihat baik-baik. Nampak tak? Dia agak complicated kan? Inilah dia bentuk soalan. Dan kebanyakan pelajar dia tak boleh nak buat. Sebab apa? Dia boleh hafal tadi ni. Slide 2 ni dia boleh hafal.
Tapi disebabkan ini senang sebab dia ada satu sahaja bentuk. Tapi bila pergi kepada soalan periksa, dia combination kepada beberapa bulatan yang awak dah belajar. So, pelajar dia tak boleh nak gambarkan. Kalau kamu lihat, ini saya ambil daripada soalan buku teks Uji Minda 6.1C, muka surat 139. Jadi boleh rujuk itu. Cuma saya dah tambah baik soalan ini, bentuk raja ini supaya kamu lebih nampak. Di mana kamu nampak gambar raja ini saya dah warnakan. Nampak tak? Dia punya garisan saya dah warnakan. Dengan tujuan saya nak bagi kamu jelas, clear. So saya harap bila kamu selesaikan soalan ni, kamu juga buat seperti mana yang saya ajar. Okay? Tapi dalam soalan dia tak ada color-color macam ni tau. Okay, next. So kita nak tengok. Dia minta kita cari X, Y, Z kan. Ada 3 benda yang kita nak cari. Tetapi perlu diingat, kita tidak semestinya mencari X dahulu, Y dahulu, Z dahulu. Tidak. Mana-mana yang senang untuk kamu dapat, kamu boleh terus tuliskan nilai dia. Contoh di sini, okey, kita nampak bentuk apa? Tengok ni saya ada cakap sebelum ni, kita ada bentuk roket, kita ada bentuk bendera, kita ada bentuk rama-rama, kita ada bentuk layang-layang di sini kan. So kamu perhatikan kalau diberi soalan begini, apa bentuk yang kamu boleh nampak? So kita nampak di sini saya dah warnakan warna coklat tu bentuk rama-rama dekat situ kan. Dan kita kenali bentuk rama-rama, ingat ada dua sama ada dia berada di lilitan ataupun dia berada di pusat. Jadi kita perhatikan bentuk layang-layang ini satu berada di pusat, satu berada di lilitan. Jadi nilai Y itu berapa? Berapa nilai Y? Y berada di pusat. Berapa nilai Y? Siapa boleh bagi tahu saya berapa nilai Y? Yes, good. 80, betul. So, kalau kamu tengok dekat buku teks, saya muka surat 139, saya boleh jamin ada di antara kamu tak boleh nampak. Tetapi apabila you nampak yang saya dah warna, so dia lebih jelas dekat situ kan. So, Y itu berada di pusat so dia mesti 2 kali ganda. So, jalan kerja you kena tunjuk 40 darab 2, so bersamaan dengan 80 darjah. Sebab di pusat dia mesti 2 kali ganda lebih besar. Okay, next. Apa yang kita boleh dapatkan di sini lagi? Tengok ni. X ni pula. So, X ni berapa darjah ni? Boleh tak kita tahu X? Sekarang you tengok betul-betul. X ini kita combine. Sekali you dah tengok bentuk untuk kita dapatkan nilai Y, so kita dah boleh abaikan dia. So, sekarang ni you nak tengok betul-betul yang saya linekan ni Okay, tengok ni. Okay. Sekarang kita dah nampak bentuk rama-rama yang kedua, betul tak? Dan bentuk rama-rama yang kedua, you nampak semua hujungnya itu berada di lilitan. So, kita perhatikan X yang kita nak cari, dia sama sepadan dengan nilai 40 darjah ini. So, di sini tak ada jalan kerja, kita boleh dapat terus direct X adalah 40 darjah. Okay? So, kita dah selesaikan X dan Y. Sekarang kita nak pergi kepada Z pula. Okay, saya... sekejap ya. Sekarang saya nak guna pen berlainan warna pula. Hanya fokus kepada pen saya ni Okey, sekarang tengok. Okey, yang warna biru. Okey. Okey. Untuk yang kenapa saya lainkan warna biru? Kerana kamu perhatikan Z yang kita nak cari itu berada pada bucu tersebut. Saya lainkan ini. Dan kalau kamu ingat, ini adalah merupakan jejari. Bila disebut jejari, tak kisahlah di bahagian mana di dalam bulatan, nilai dia adalah sama. Okey, sama panjangnya. Jadi, dengan secara tak langsung, segitiga warna biru yang saya warnakan itu, dia adalah merupakan segitiga sama sisi. Okey, saya lukis mula dekat sini minta maaf, bukan segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Okey, sebab apa? Dia punya sisi dua sahaja yang sama. Sebab saya pernah kata sebelum ni, nak ingat nama segitiga, kita ingat berapa sisi yang sama. Kalau dua sisi yang sama, ingat kaki kita. Kaki kita ada dua, maksudnya ini adalah segitiga sama kaki. So, bila segitiga sama kaki, ini adalah tapak kakinya. Bila tapak kaki, kita menggunakan kasut, betul tak? So, bila menggunakan kasut, tak ada orang menggunakan kasut yang berlainan saiz kan? Mesti saiz sama. Kalau sebelah 6, sebelah lagi 6. Jadi, sudut ini mesti sama.
Okay, so maksudnya ini adalah Z. Sama. Okay, dan Y tadi adalah merupakan di tengah, di atas ini. Dan kita dah tahu nilai Y tadi adalah 80 darjah. Okay, so di sini kita dah boleh selesaikan nilai Z sebab apa? Kita tahu jumlah total satu segitiga ini, jumlah sudutnya adalah 180 darjah. So, satu sudut ini kita dah tahu. So, maksudnya 180 darjah tolak dengan 80 darjah. Sebab yang di atas sini 80 darjah. Itu adalah nilai Y ni di sini. Dan di bawah ini, Z ini dia sama besar dengan sebelah. So, untuk dapatkan Z itu kita boleh bahagi 2. Macam tu. Okey? Ada siapa nak tanya tak macam mana saya buat ni? Tak faham ke yang saya jelaskan tadi? Okay, so di sini you mesti menggunakan konsep yang you dah belajar sebelum ni. Apa ciri sudut di dalam segitiga? Hasil tambah sudut dalam segitiga. So dalam segitiga saya ulang, jumlah jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 darjah. So kita perlu tahu segitiga itu adalah segitiga jenis apa. So untuk kes ini dia adalah segitiga sama kaki. Sebabnya sisinya adalah merupakan jejari. Bila jejari, panjang dia sama. So, dia segitiga sama kaki. So, Miss ingat, saya pernah pesan, bila segitiga sama kaki, ingat you punya kaki. Pakai kasut saiz sama. So, kasut dia di bawah sini. Okay, so dia punya sudut ini mesti sama. Okay, so siapa boleh tolong kira untuk saya berapa nilai Z? 180 tolak 80 bahagi 2. Berapa? Yes, good. 50 darjah. Okay, so sebenarnya kita dah buat dah latihan uji minda 6.1C soalan nombor 1. Nampak? So, kalau kamu lihat, apa yang kita boleh simpulkanlah sedikit di sini, soalan peperiksaan. So, kita bukan sahaja boleh direct dapat sesuatu sudut. Kita mesti ambil kira mana yang kita nak fokus pada satu-satu masa. Okay, so berbeza dengan teori yang kita belajar di slide sebelum ini, nampak dia satu-satu, so dia agak simple. Tetapi bila dia melibatkan combination, you kena tengok step by step, slowly apa yang you nak fokus pada satu-satu masa. Okay, next kita move kepada soalan nombor 2. Okay, sekali lagi pada soalan nombor 2, setiap soalan gambar rajah yang you nampak, perhatikan. Okay, antara banyak-banyak bentuk ni, bentuk apa yang you nampak dekat sini ni? Ada bentuk apa ni? Ada bentuk roket, bendera, rama-rama, ada bentuk layang-layang. Okay, tengok gambar rajah nombor 2. You nampak ada bentuk apa? You nampak ada bentuk apa kat situ? Ada bentuk apa dekat situ? Siapa boleh bagi tahu saya ada bentuk apa yang you nampak dekat situ? Bentuk apa ni? Ada bentuk roket betul tak? Tengok yang warna purple tu. Ni, warna purple Nampak tak? Ada bentuk roket kat situ kan? Roket dia terbalik macam tu. So, kita ingat lagi, back balik pada slide ni, apa ciri-ciri sudut pada bentuk roket? Tengok sudut yang mana? Sudut di dalam roket dengan di pusat tu yang di luar ni. So, kita tengok dekat sini. Okey, so kita diberi 310 darjah. Perhatikan 310 darjah itu adalah di luar, di dalam sini. Sedangkan yang kita belajar cirinya adalah mesti yang di luar kalau di pusat. So, boleh tak kita dapatkan X? Macam mana kita nak dapat X? Yang ini kita menggunakan ciri-ciri bulatan yang anda belajar. Satu putaran lengkap nilai dia berapa darjah? Sudut berapa satu putaran lengkap? Siapa boleh bagi tahu saya satu putaran lengkap berapa nilai sudut dia? Good, 360. So, bermaksud sekiranya sebahagian adalah 310, kalau kamu perhatikan X tu adalah sebahagian satu lagi. So, dengan tak langsungnya, untuk mencari nilai X, dia adalah 360 darjah tolak dengan 310 darjah. Nampak tak? Kita sebenarnya menggunakan pelbagai konsep yang kita dah belajar sebelum ini. Maka, X tu adalah 50 darjah. Right? So, kita dah dapat X. Bila kita dah dapat X, barulah kita boleh dapat yang dililitan. Okay? So, katalah oleh kerana yang dililitan itu, dia tak minta
kita cari, tapi contoh bila saya nak awak carilah, okey, saya labelkan sebagai A. Ada sesiapa boleh tolong bagi tahu saya tak berapakah nilai A? X ni 50 kan? Berapa nilai A? Menggunakan konsep ciri-ciri yang awak dah belajar sebelum ni. Apa kaitan X dengan sudut A? Tengok. Kalau X ni 50 darjah, ni kita dah dapat 50 darjah. Okey. Berapa nilai A? Ada siapa ada jawapan? Berapa nilai A? Ingat lagi bentuk roket. Apa ciri-ciri dia? Ni adalah X. X kita dah dapat 50 darjah. Sekarang kita nak cari A ni. So, yang di lilitan ni, dia lebih kecil kan? Lebih kecil berapa kali ganda. So, macam mana? Tadi kita dah buat dah latihan. Macam mana kita nak dapat nilai A? Yes, good. So, A adalah 25 darjah. Okay? So, kita dah dapat nilai A 25 darjah. Walaupun soalan dia tak tanya kita nilai A, tapi kita perlu cari nilai A untuk kita tahu Z. Ini saya tertinggal. Dia ada tanda sama ni kat sini. Okay. So, sama itu bermaksud lengkuknya adalah sama besar. Z itu adalah combination dua-dua, full. Okay, saya guna warna lain. Okay. Sekejap. Okay, Z itu adalah full dari hujung ke hujung. Okay. So, tapi walaupun A tu dia tak minta, tetapi oleh kerana kita dah dapat nilai A dan kita tahu ni panjang lengkuknya sama, maka sebahagian di sini juga adalah 25 darjah. Kan, kita dah belajar kalau panjang lengkuknya sama, sudutnya juga adalah sama. So, maksudnya di sini secara tak langsung kita dah tahu nilai Z. Sebab Z itu adalah tambah, combine. 25 tambah 25. Okay, so kita dapat 50 darjah. Okay, ada siapa nak tanya tak dekat sini? Okay, so macam saya dah cakap sebelum ni, untuk selesaikan soalan ni dia agak complicated kerana kita perlu lihat pada satu-satu masa apakah ciri yang kita nak rujuk. Okay, next yang belum kita dapatkan adalah nilai bagi Y. Okay, so perhatikan Y adalah berada pada bucu ini dan kita cuba warnakan. Tengok saya warnakan merah. Ni. So sekali lagi macam yang tadi awak nampak nampak tak? Saya warnakan merah macam ni. Dia adalah segitiga sama kaki. Sebab apa sama kaki? Dua sisinya adalah merupakan jejari. So, nampak tak Y itu adalah masih lagi berada di kaki. So, bermaksud nilai Y adalah sama dengan sebelah-sebelah. Dan X tu 50 darjah. Okey, sekarang saya bagi masa sekejap. Dia sama macam ni. Macam ni. Jalan kerja ni. So, cuba you cari Y. Sekarang dia punya yang ni tadi 80 tapi yang ni sekarang 50 darjah. Okey. Cuba you buat. Saya cuba lukis dekat sini. Ni adalah 50 darjah. Sekarang Y adalah di sini. Okey, so ini adalah segitiga sama kaki. So, bagaimana nak cari Y? Guna rumus yang macam ni. Cuma 80 tu kita ganti dengan 50 darjah. Okey, sekarang you cuba cari nilai Y berapa. Okey, berapa nilai Y? Eh, 65. Kenapa boleh dapat 25? 65 darjah kan? Cuba tengok balik. Okay, so dia 65 darjah.
Ya, you kira betul-betul, jangan tersilap. 180 tolak 50 darjah bahagi 2. So, bermaksud Y adalah 65 darjah. Okay? So, dekat sini, untuk soalan 1 dan 2, kita nampak dah. Bukan sahaja kita menggunakan konsep roket, rama-rama dan sebagainya. Kita juga ada menggunakan konsep segitiga sama kaki dekat situ kan. So, secara tak langsung kita buat revision ulang kaji juga tentang ciri-ciri sudut di segitiga sama kaki. Okey, next kita beralih kepada seterusnya soalan yang ketiga. Okey, sekejap saya padam yang lain ni. Okey, kita beralih kepada soalan yang ketiga. Okey, sama juga kalau kamu perhatikan. Okey, perhatikan dekat situ. Apakah bentuk yang ada? Okey, saya dah siap warnakan dah untuk awak. Kalau kamu perhatikan warna coklat tu bentuk roket kan? Nampak tak bentuk roket? So kita tahu perkaitan dia adalah sudut Y dan sudut X ni. Okey? Tapi Y dengan X dua-dua kita tak tahu nilai dia. So kita tak dapat nilai. Tapi kita tengok apa yang diberi dalam soalan. Nampak 120 darjah. Sebab itu saya pesan dengan awak, make sure you tengok betul-betul mana sudut yang nak dicari. Ingat perkaitan dia adalah sudut di luar. Okay, now kita menggunakan yang ini tadi. Satu bulatan 360 darjah. Dan sebahagiannya adalah 120 darjah. Okay, sekarang kita buat sama-sama. Apakah nilai bagi X? Sebab kita boleh cari X dahulu kita cari apa yang kita boleh cari. Okay, andai kata you tak dapat nak cari X, yang senang you dapat adalah Y, so tak apa. Dia bukan semestinya kena ikut cari X dulu, Y, lepas tu baru Z Okay, sekarang berapa nilai X? Are you sure? Ini 120 darjah betul sekejap. Saya ambil soalan mana ni? 210 darjah. Okey, sekarang ni 120 darjah tau. Okey, 120 darjah. Macam mana nak cari X? Saya kata satu penuh tu berapa? Tadi Peter ada jawab. Satu penuh tu berapa, Peter? So means X berapa? Yes. So maksudnya untuk dapat X, 360 tolak dengan 120. So you dapat 240 darjah. Okay, sebab kita tahu satu bulatan lengkap 360. So kita tolak sebahagian yang kita dah tahu, barulah kita dapat X. Next, baru kita dapat Y. Sebab you nampak X dengan Y tu, dia ada bentuk roket warna coklat tu. Okay, so sekarang Y berada di lilitan. So, apa sahaja yang berada di lilitan, dia akan lebih kecil daripada pusat. Okay, so pusat ni 240 darjah. Okay, so means Y berapa? Y berapa? Y 40. Betul? Y tu berkaitan dengan 240 tu apa? Dia lebih kecil berapa kali ganda? 2 kali ganda lebih kecil kan? So, kalau X 240, separuh dari X berapa? Yes. So, untuk cari Y, kita bahagi dengan 2. Sebab kita tahu di lilitan, dia lebih kecil 2 kali ganda. So, kita divide 2. Okay, so kita bahagi 2. So, kita akan dapat 120 darjah. Okay, you nampak dia macam ulang-ulang. Tapi you kena ingat dia punya jalan kerja. Jalan kerja ini mesti ditunjukkan. Alright? So, sekarang kita beralih kepada Z. Okay, so sekarang you tengok. Okay, saya guna marker berlainan pula. Okay, sekarang you tengok Z Okay, Z ni berada di bucu yang ini kan. So, sekarang dia berkaitan dengan bentuk layang-layang ni. Nampak tak bentuk layang-layang? Okay, so bentuk layang-layang ni kita dah belajar. Konsep dia adalah sudut di dalam dengan sudut di luar. Okay, so sudut di luar ni kita dah tahu 120 darjah. Sudut di lilitan sentiasa lebih kecil Ingat, dia tak akan jadi lebih besar daripada pusat.
pusat, nampak tak dekat sini you kena hati-hati So sekarang X tu di dalam, jangan berkaitan dengan X. Sekarang dia berada di luar So berada di luar tu 120 darjah. So Z mesti kita kaitkan dengan 120 darjah. So Z 120 darjah, buat apa dengan 120 darjah nak dapat Z? Yes, 120 darjah kita bahagi dengan 2. So, kita dapat 60 darjah. Good. Nampak tak? So, ini bentuk soalan. Siapa yang boleh buat ni soalan ini? Maksudnya, you dah menguasai tajuk kita untuk hari ini. Nampak mudah kan? Okay. Dia mudah kalau you sentiasa buat latihan. Okay. So, untuk sebenarnya kelas kita dah habis dah. Sampai situ je. Kita tak mau belajar banyak-banyak sangat. Nanti bimbang you confused. Okay, kita akan sambung kepada kelas selepas ini untuk tajuk seterusnya. Okay, so ada masa lagi berapa minit? Okay, you boleh siapkan modul muka surat 50. Soalan 1 hingga 8 saja. Muka surat 50 tu dia ada sampai 12 soalan. Tapi saya tak nak awak buat sampai 12. Saya nak you buat sampai 1 hingga 8 sahaja. Okay? So, ada apa-apa nak tanya tak lagi? Alright, so good. Tahniah sekali lagi kepada yang masuk. Okay, kita akan berjumpa dalam kelas selepas ini. Dan sekiranya kalau ada masalah nak tanya, boleh tanya saya. Okay, itu sahaja. Terima kasih semua.